Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzah Hakimin bin Mudir, nombor metrik M1920311945. Di sini saya ingin menerangkan tentang rawatan views semasa di bulan Ramadan. Bagi mereka yang dibius dan pengsan dari terbitnya fajar sehingga tenggelamnya matahari dan tidak sedar dalam waktu tersebut, Al-Hanabilah mengatakan tidak sah berpuasanya kerana puasanya itu adalah imsak beserta dengan niat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud setiap amalan baik anak Adam akan digandakan dengan 10 seumpamanya sehingga 700 gandaan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kecuali puasa kerana aku yang akan mengajarinya, bukan mereka yang meninggalkan syahwat. Makan minumnya kerana aku bagi dan berpuasa itu akan mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berpuasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya, dan bermulut kerana yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Jelas berdasarkan hadis di atas, bagi mereka yang dibius tidak melakukan imsak kerana tidak menyedari apa yang sedang berlaku. Makanya bagi mereka yang pengsan di panjang hari berpuasa, maka ia dikira sebagai tidak berpuasa dan wajib menggantikannya, yakni qada. Al-Imam Nabawi rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya yang bermaksud sekiranya berniat pada malam hari kemudian pengsan pada keseluruhan siangnya, maka tidak sah berpuasanya di sisi mazhab. Yakni dibius dan pengsan setengah hari. Bagi mereka yang berniat puasa di malam hari kemudian pengsan di sebahagian hari waktu berpuasa, maka puasanya sah sekiranya tersedar sejuzuk pada siang harinya. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Nabawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmum, dan ini adalah pendapat yang paling sahih. Kesimpulannya di sini adalah berdasarkan persoalan di atas, sekiranya seseorang yang sudah niat berpuasa di dalam hari kemudian terpaksa dibius, lalu kesan bius itu menyebabkan dirinya pengsan di sepanjang waktu berpuasa, maka tidak sah puasanya dan dia perlu mengganti puasa tersebut. Adapun jika dibius lalu hanya pengsan separuh hari lalu tersedar selepas itu pada waktu siangnya, maka sah puasanya pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Zamzul Iman bin Zamzul Aris, nombor metrik M1920494145. Dalam video ini saya akan menceritakan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari segi perubatan. Saya mengambil satu perkara, iaitu adakah penggunaan inhaler pada siang hari di dalam bulan Ramadan membatalkan puasa. Apabila kita berpuasa, secara tidak langsung kita mengelakkan diri kita daripada memasukkan sesuatu perkara ke dalam tubuh badan kita, seperti mulut, hidung, telinga dan sebagainya. Pendapat pertama mengatakan penggunaan inhaler ini membatalkan puasa kerana inhaler ini mengandungi air. Pendapat ini menyamakan inhaler ini seperti memasukkan air ke dalam rongga badan. Apabila kita spray, kita menghirup inhaler itu melalui masuk ke dalam kerongkong dan berakhir di paru-paru. Pendapat ini mengatakan
Menghirup inhaler ini tiada beza dengan makan ataupun minum, di mana perkara makan dan minum ini membatalkan puasa secara terang-terangan lah. Baik, pendapat yang kedua pula mengatakan boleh kita menghirup inhaler pada bulan Ramadan. Pendapat ini merujuk pada firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 173 yang mengatakan barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendapat ini juga mereka menghiaskan dengan aktiviti berkumur ketika mengambil wuduk di dalam bulan Ramadan. Mereka menghiaskan dengan pendapat itu. Baik, secara kesimpulannya, apabila kita melihat pada pendapat yang pertama, ia mengatakan penggunaan inhaler ini pada bulan Ramadan ia membatalkan puasa. Jika kita tengok, jika saya lihat di fatwa Malaysia yang dikeluarkan oleh Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, ia mengatakan boleh kita menggunakan inhaler pada bulan Ramadan. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh mufti kita yang berada di Malaysia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fazil bin Ahmad Asri, M19207835. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini ana akan membahaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari segi perubatan, iaitu memasukkan tiup kateter, alat pemeriksaan yang dimasukkan ke dalam saluran kencing, barium atau ubat pencuci yang dimasukkan ke dalam saluran kencing bagi pesakit lelaki atau perempuan. Contoh yang ana ambil ialah memasukkan tiup kateter kepada pesakit lelaki atau perempuan. Gambar di hadapan tadi ialah tiup kateter. Tiup kateter dalam bahasa perubatan moden yang dikenali dengan nama singkatan iaitu CBD, Continuous Bladder Drainage. Sebab tiup kateter dimasukkan ke dalam saluran kencing bagi pesakit lelaki atau perempuan yang mempunyai penyakit yang kronik dan mempunyai masalah membuang air kecil. Tujuan tiup kateter dimasukkan dalam saluran kencing bagi pesakit lelaki atau perempuan adalah untuk merawat masalah saluran kencing yang telah tersumbat, dan jikalau tidak dirawat dengan segera akan mendatangkan masalah yang lebih teruk serta akan memudaratkan diri sendiri. Punca berlaku batu karang yang pertama adalah apabila seseorang lelaki atau perempuan yang kurang pengambilan air masak. Yang kedua, pengambilan vitamin C secara berlebihan. Yang ketiga, pengambilan garam yang tinggi. Yang keempat, pengambilan makanan yang tinggi dengan lemak omega 6. Selain itu, mempunyai penyakit metabolik dan suka menahan kencing. Dari Ibnu Abbas, innamal futru mimma daqala walaysa mimma kharaja. Maksudnya, bahawasanya dikira batal puasa atas apa yang masuk, bukan apa yang keluar. Riwayat Al-Baihaqi. Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa tindakan tersebut, iaitu memasukkan tiup kateter ke dalam saluran kencing, dapat membatalkan puasa secara mutlak. Mazhab Syafi'i hukumkan batal puasa kerana memasukkan apa sahaja benda ke dalam rongga. Kesimpulannya, kita mestilah menjaga kesihatan diri dan menjaga pengambilan makanan yang berlebihan agar dapat menghindari daripada perkara yang tidak diingini berlaku, kerana menghindari lebih baik daripada mengubati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fariduddin Rismah bin Idris. Nomor metrik M192096445.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, di waktu yang berkesempatan ini saya akan menceritakan pengambilan ubatan biji ataupun minum di bulan puasa ataupun yang kita kenal sebagai bulan Ramadan. Oke, setiap kali menjelang puasa ataupun menjelang atau tibanya bulan Ramadan ini, di mana orang Islam yang berkemampuan untuk berpuasa diwajibkan untuk berpuasa. Doktor, ahli farmasi atau jururawat yang bertugas di hospital ataupun klinik dan mana-mana pun kesehatan ataupun farmasi selalunya akan berdepan dengan soalan utama yang berkenaan memakan ubat semasa berpuasa ataupun memakan ubatan ataupun meminum ubatan, sama ada ubat biji ataupun minum semasa seseorang itu sedang berpuasa. Antara soalan yang sering ditanya ialah ubat jenis macam mana ataupun ubatan apa yang membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Perkara ini nampaknya diambil mudah ataupun nampak macam mudah dan selalunya dianggap enteng oleh masyarakat kita. Tetapi terdapat percanggahan di antara pendapat ulama. Baiklah, semasa persidangan perubatan agama di Maroko pada tahun 1997 yang bertajuk An Islamic View of Contemporary Medical Issues, mereka ada membincangkan jenis-jenis ubat yang tidak membatalkan puasa. Antaranya ialah jejel ataupun yang orang Melayu kita panggil pencuci mulut atau semburan mulut dengan syarat. Pencuci mulut tu tidak membatalkan puasa dengan syarat tiada cairan yang masuk ke dalam perut. Seperti yang saya cakap awal-awal tadi, saya akan menceritakan berkaitan ubatan biji ataupun minum di bulan puasa. So, yang dicakapkan di sini adalah ubatan minum ataupun ubat berkumur-kumur jika di luar mulut dan tidak memasuki ke dalam rongga badan ataupun perut, ianya tidak membatalkan puasa. Macam dalam mesyuarat yang dibincangkan tu, mereka kata jejel ataupun pencuci mulut atau semburan tidak membatalkan puasa dengan syarat tiada cairan yang ditelan ke dalam perut. Berarti tidak ada cairan yang masuk ke dalam rongga badan. Sama halnya dengan memasukkan ubat biji. Ubat biji sama ada ditelan melalui dubur atau mana-mana rongga badan yang lain. Jika tidak kisahlah ubat biji ataupun ubatan minum di bulan puasa, jika digunakan dengan luaran, insyaallah tidak membatalkan puasa. Dan jika ada ubatan biji ataupun minum yang masuk ke dalam perut ataupun mana-mana rongga badan manusia, boleh membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Firdaus Nur Iman bin Syukri, nombor metrik M192019245245. Jadi pada video kali ini saya akan membahas dan menerangkan serba sedikit tentang perkara yang membatalkan puasa seseorang itu dari segi perubatan. Jadi satu contoh rawatan yang dapat daripada hasil tinjauan saya berkaitan perkara yang menyebabkan batalnya puasa seseorang itu dari segi perubatan adalah ubat suppository yang digunakan untuk merawat penyakit demam ketika berpuasa di siang hari. Apa itu suppository?
Ubat suppositori adalah sejenis ubat yang dimasukkan ke dalam dubur, yakni rektum. Cara kegunaannya adalah apabila ia dimasukkan ke dalam dubur, suppositori ini akan cair pada kepanasan tubuh badan pesakit dan secara beransur-ansur ubat ini akan bertindak. Suppositori ini merupakan cara ataupun langkah yang terbaik jika pesakit tidak dapat menelan ataupun minum ubat cecair. Jadi tindakan terus ke dubur diperlukan bagi menurunkan suhu panas di dalam badan secara lebih cepatlah. Kesan daripada ubat suppositori ini, ubat ini yang dimasukkan di bahagian dubur di bawah itu mempunyai kelebihan dan tindakannya lebih cepat berbanding dengan ubat minum. Ubat suppositori ini juga perlu diberi segera kepada pesakit kerana dibimbangi akan berlakunya keadaan lebih teruk lagi seperti kekejangan otot atau boleh menyebabkan kematian ketika berpuasa. Sekiranya keadaan demam seseorang itu pada suhu sederhana sahaja dan boleh ataupun dapat bertahan sepanjang hari berpuasa, maka tidak digalakkan baginya untuk menerima rawatan seperti ini. Jadi hukum bagi menggunakan ubat suppositori ini ketika berpuasa siang hari, hukumnya adalah batal kerana ia telah memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga, yakni dubur, sehingga bahan ubat tersebut meresap terus ke seluruh tubuh badan. Dalam kitab fiqh klasik, proses memasukkan benda tertentu seperti ubat melalui lubang ataupun dubur ataupun anus disebut sebagai ihtiqan, sebagaimana didefinisikan oleh Imam Al-Babarti Al-Hanafi dalam syarahnya Al-Inayah على الهداية. الاحتقان صب الدواء أو إدخال نحوه في الدبر. الاحتقان memasukkan ubat dan sebagainya ke dalam tubuh melalui dubur. Perbezaan antara mazhab bagi memasukkan sesuatu benda ke bahagian dubur. Pada mazhab pertama, para ulama empat mazhab umumnya sepakat bahawa ihtiqan ini dapat membatalkan puasa sekalipun, di mana mereka mendasarkannya pada Aisyah dan Ibnu Abbas. Pada mazhab yang kedua pula, sebahagian Al-Malikiyah seperti Ibnu Habib, sebahagian Asy-Syafi'iyah seperti Al-Qadi, Abu Syu'ja dan sebahagian Al-Hanabilah seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahawa ihtiqan ini tidak membatalkan puasa. Jadi kesimpulan yang dapat saya ringkaskan di sini adalah bagi yang sedang menjalani ibadah puasa di luar sana dan pada masa yang sama juga menghadapi sakit seperti ini, tidak perlu bimbang walaupun puasanya sudah tentu batal sekalipun. Namun diwajibkan ke atas dirinya untuk ganti, yakni qada puasanya tersebut. Ini disebut sebagai rukhsah ataupun kelonggaran. Wallahu a'lam, saya wakil daripada kumpulan ini dan saya berharap agar tugasan video kami pada kali ini dapat memberi manfaat dan sedikit sebanyak membantu rakan-rakan yang lain bagi perkara-perkara yang membatalkan puasa dari segi perubatan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.